Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Masya Allah, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama kita di Assalamualaikum. Dan subhanallah, kita akan lanjutkan perkongsian kita pada pagi ini di Assalamualaikum. Dan insya-Allah kita akan membincangkan tentang sulami kasih, pimpinku seikhlasmu. Dan untuk bercerita tentang topik ini, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan ikon penyatim kita. Masya Allah, pada pagi ini tak lain tak bukan, tak perlu diperkenalkan siapakah orangnya, iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana. Sihat Syukur alhamdulillah, sihat orang lama. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Dan kita juga ada Haji Zawal Ajam Haji Masyud selaku pengerusi Pertubuhan Kebajikan Asnaf Raudatul Jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Nak bercerita tentang sulami kasih, pimpinku seikhlasnya. Masya-Allah, sepertinya tajuk macam lagu lagu jiwang pula ya. Dan mungkin sebelum kita nak lanjutkan perbincangan kita ya, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sebenarnya pengalaman cabaran dan juga kisah yang menyayat hatilah sepanjang menjaga pusat anak yatim ni, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hana bagi Datuk. Pengalaman menjaga anak-anak yatim dan asnaf ni, dia punya pengalaman ni ada pahit ada manis. Yang pahit sudah tentulah Datuk ya. Bila anak-anak ni berjaya dan kembali kepada semula kepada pihak rumah kebajikan, bukan saja di rumah kebajikan yang saya jaga, malah dia mungkin akan memberi bantuan kepada masyarakat di luar sana. Itu yang paling berbangga. Tapi kalau yang paling menyedihkan ya, bila ada pihak-pihak yang pakai nama-nama rumah kebajikan ni untuk tujuan peribadi. Allah. Itu yang kita tak nak. Kalau seperti Hana kata tadi mengenai cabaran, cabaran ini memang bagi saya di rumah Raudatul Jannah, saya menggariskan pada 5 faktor Datuk. Yang saya ungkapkan sebagai dakap. Dakap dulu peluk. Ya, okey. D itu adalah untuk singkatan kepada dana. Oh, dana. Okay. A adalah untuk amanah. K adalah kepercayaan. A adalah untuk akhlak. Dan P adalah untuk pendidikan. Inilah cabaran-cabaran utama yang perlu dialami ataupun dihadapi oleh setiap pengendali rumah-rumah kebajikan anak yatim ni. Dan manakala yang perkara yang menyayat hati, bila kita sendiri melihat turun padang, melihat keadaan anak-anak ni, masya-Allah, memang amat menyayat hati. Sebab kita pun tak sangka bahawa begini keadaan begitu susahnya anak-anak ni nak bersekolah, tidak boleh bersekolah. Ada yang terpaksa menjaga kedua orang tuanya di rumah, ada yang baru-baru ni masa PKP, ada yang tidur di bawah jambatan sebab tidak ada sumber. Itulah kisah kami ni. Allah Muhammad. Datuk, kalau kita mendengarkan perkongsian daripada Tuan Haji tadi kan, sepertinya ada banyak benda yang tak terluah juga kadang-kadang kan. Dan mungkin Datuk nak bagi satu motivasi dan juga tips kepada mereka yang diamanahkan untuk menjaga anak yatim dekat luar sana itu, sebab saya percaya ini bukan satu benda yang mudah sebab kita ni kadang-kadang terlalu selfless. Kita tak pentingkan langsung diri kita. Kita memang rasa nak menjaga mereka, hatta kadang-kadang kebajikan kita pun tidak terjaga. Begitu. Bagaimana nak kuatkan kata orang jiwa serta mental mereka dalam menghadapi anak-anak yatim ini, insya-Allah. Allahumma selamat. Terima kasih Hana ya. Soalan yang sangat kritikal lah ya. Nak memutihkan penjaga ni. So pertamanya Tuaba kena pujilah orang-orang yang jaga anak yatim macam Tuan Haji Zawal ni. Bukan sebarang orang ya. Bukan sebarang orang yang Allah pilih untuk menjaga anak yatim ni. Yang pertamanya, anak yatim tu anugerah kepada masyarakat. Sebab anak yatim lah, maka Allah nak bagi peluang pada orang yang cakna untuk melabur pahala untuk selamat di dunia, di alam barzah dan di akhirat. So anak yatim tu satu aset sebenarnya untuk orang yang berfikir. Dan orang yang menjaga anak yatim ni juga pilihan. Ini bukan drama, ini lelaki kiriman Tuhan. Jangan kata itu drama. Tak. Ni lelaki kiriman Tuhan. Sebab bukan, ya Allah, nak jaga anak sendiri pun kita kadang tak larat. Punya stres, mental problem dan mental macam-macam. Nak jaga anak yatim ya, yang macam-macam cabaran. Itu dua perkara lah. Yang ketiganya, itulah kita kena ingat bahawa yalah, kita nak jaga anak yatim ni, bab kata Nabi dalam sebuah hadis yang selalu kita sebut-sebutnya, qala Daud kullil yatimi kal abil rahim. Ya, bila kita jaga anak yatim, jadilah ayah, ibarat ayah yang penyayang kepada anak yatim.
Ini memang ayah lah ni. Dan Tok Abah sempat membuat analisis tentang Haji Zawal sendiri. Sebab kita sebelum berkenalan tu Tok Abah akan pergi tengah Facebook. Rupanya seorang penulis content writer yang hebat. Malah dapat anugerah daripada keluarga Al-Bajuri. Dan rupanya Haji Zawal ni orang yang sangat lembut hatinya. Ni orang yang ni kajian Tok Abah 40 tahun punya kajian, orang yang lahir bulan 3. Orang bertiga memang lembut hati, mudah kesian, mudah sayang, mudah menangis. Tengok wajah pun tahu. Wajah 8 asnaf. Dia jaga asnaf dan anak yatim, muka dia pun muka asnaf. So ini memang Allah pilih. Yang Allah pilih. Tapi itulah, selalu Tok Abah akan sebut pada orang yang nak membantu orang lain tu, satu kata-kata mutiara yang Tok Abah dapat, kalau kita nak membangunkan orang lain, nak bangun anak yatim, nak bangun anak asnaf ni, kita kena bangunkan diri dulu. Seperti kata Jalaluddin Arumi, seorang penyair, seorang yang suka bernazam, suka menyanyi. Dia kata apa? Semalam aku nak jadi orang yang pandai, aku nak mengubah dunia. Hari ini aku nak jadi bijaksana, nak ubah diriku sendiri. Jadi langkah pertama sebagai motivasilah kepada penjaga, jom kita betulkan diri kita. 360, all round. Sebab nak jaga anak orang, anak yatim, anak asnaf, anak susah ni, kita kena jadi orang yang lebih kuat. Itu sebabnya. Dan kita kena ingatkan diri kita bahawa khairun nas anfa'uhum linnas. Ini Haji Zawal tahu dah. Sebaik-baik manusia orang yang paling memberi manfaat pada orang lain. Dan itu sebabnya Tok Abah sebut tadi itu, orang yang menjaga anak yatim ini bukan sebarang orang, pilihan. Pilihan Allah pilih lelaki ataupun wanita, kiriman Tuhan untuk menjaga anak yatim. Jadi kita kena sentiasa ingat bahawa aku bantu anak yatim, Allah akan bantu aku. Seperti kata Nabi dalam hadis yang Tok Abah selalu sebut pada diri Tok Abah dan anak Tok Abah, wallahi fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Yang kita tolong tu anak yatim. Bila kita tolong anak yatim, maka Allah akan hantar bantuan. Guru-guru anak kita, jiran, tetangga, orang ramai akan tolong anak-anak kita sendiri untuk cemerlang dunia dan akhirat. So kita tolong orang, orang akan tolong kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Setiap kebaikan yang kita buat adalah membawa kebaikan pada diri kita, dan kalau kita buat tak elok, maka balik ke kita. Itu daripada surah Al-Isra ayat 7. Itu pun selalu perkara. Dan cuma satu lagi last lah, sebagai kapten tu, panduan kepada orang menjaga, termasuk diri Tok Abah ni, yang kadang-kadang menolong orang lain. Kita kena ingat bahawa dalam kita mendidik anak yatim atau anak kita sendiri, rupanya ada waktu-waktu yang sangat hypnagogic. Psikologi kata hypnagogic, waktu yang sangat mustajab kita merangsang, mendidik, menasihati anak. Atau kalaulah semua penjaga peka dan tahu cakna tentang ni, mereka akan dapat kesan yang maksimum dalam mendidik anak yatim. Satu ialah sebelum tidur. Bila sebelum tidur tu, penjaga-penjaga mak ayah ataupun penjaga ni dapat memberi kata-kata akhir dalam masa 30 saat, 60 saat, 1 minit kepada anak yatim sebelum tidur. Sebab kata-kata akhir sebelum tidur akan diulang-ulang oleh subconscious mind sepanjang tidur. So itu waktu hipnogogi yang sangat berkesan sebelum tidur. Lepas tu ramai orang terlupa. Waktu yang hipnogogi juga lah sedang sebenarnya anak-anak bermasalah, kalau boleh dapat, kalau ada peluang lah, bisik kat telinganya. Semasa dia sedang tidur. Nasihat. Ini sangat mustajab. Ini pun sangat hipnogogik. Sangat berkesan. Yang ketiganya, anak yang bangun tidur, jiwanya bersih macam anak baru lahir. Jadi nasihatkan anak-anak bangun tidur. Luar biasa. Sebelum tidur, dalam tidur, bangun tidur. Lepas tu selepas mandi. Lepas tu selepas solat. Lepas tu selepas mengaji. Lepas tu selepas riadah. Ini semua waktu-waktu hipnogogik. Waktu yang jiwa mereka amat tenang, banyak gelombang alfa yang dirembeskan, maka mereka boleh menerima nasihat dengan berkesan. Tapi itulah yang jangan lupa, orang penjaga ni kena banyak berdoa, bermunajat pada Allah, maka mereka akan dapat kekuatan, ilham dan inspirasi untuk mendidik anak-anak dengan lebih berjaya, cemerlang, berkesan, insya-Allah. Masya Allah. Kata orang pergi kerja naik kereta, singgah sebentar di Pekanbaru. Nak Allah tolong kita, jangan lupa tolong saudara. Masya Allah. Tapi Tuan Haji sendiri kan, kalau kita lihat sekarang ni, keperluan ataupun untuk kita mendidik anak-anak ini bukan satu benda yang ringan. Anak kita, bila anak sendiri pun kita rasa macam banyak sangat keperluan mereka. Lagi-lagi lah di zaman sekarang ini ada banyak cabarannya, ada banyak dugaannya, ada banyak distractionnya. Jadi apakah sebenarnya antara keperluan yang diperlukan oleh anak-anak yatim ini selain daripada keuangan itu sendiri? Okey, terima kasih. Bagi kami di Rumah Amal Ratu Jannah Aulat Lempit, selain daripada bantuan keuangan, kami amat memerlukan sekarang ni, kalau ikutkan benda emas ni sekarang ni beras.
Kan, Masya masya-Allah. Allah. Sekarang ni Datuk. Dulu Ya beras tak, ya dah beras lah. dulu beras alhamdulillah kan melimpah-limpah, tapi sejak akhir-akhir ni beras ni menjadikan satu benda yang bagi saya amat diperlukan. Apatah lagi sekarang ni dalam musim wabak ataupun penyakit ni, kami amat memerlukan barang-barang keperluan untuk kebersihan diri, perubatan. Jadi itu yang saya tekan, sebab bagi saya walaupun mereka ni bukan darah daging saya, Tok. Ya. Tapi ini adalah amanah Allah yang Allah berikan kepada saya, dan maka ini saya anggap sebagai satu tanggungjawab dan perlu saya lunaskan dan perlu disediakan segala kelengkapan untuk mereka semua. Masya Allah. Ini antara dua, beras dan juga keperluan perubatan dan kebersihan. Subhanallah, takkan nak makan french fries sehari-hari. Betul. Kan? Jadi Datuk, pada apa kita lihat kat sini kan keperluan anak-anak ini, selain daripada keperluan fizikal ini, saya percaya keperluan untuk sentuhan, kasih sayang, perhatian itu sangat-sangat penting. Dan saya kira untuk orang macam Tuan Haji ni, tak boleh nak kita semua orang satu persatu. Kita ni sebagai orang luar, macam mana kita nak berikan perhatian serta sayang kita terhadap mereka? Itulah ini pun satu perkara lah yang kita kena ingatkan diri kita semua ya. Sebab selalu kita disebut bahawa didik anak-anak mengikut zamannya, bukan dengan macam zaman kita dulu. So zaman sekarang ni anak-anak luar biasa, dia punya sensitivitinya berbeza, ya, pendedahannya berbeza. Jadi itulah sentuhan itu sangat-sangat kritikal. Dan setiap anak ini berbeza. Jadi sentuhan itu juga berbeza ikut situasi, ikut kondisi dan ikut personalitinya. Jadi Tuan Haji ataupun semua penjaga ni dia kena fahami, ya, ada anak yang kena tegas, ada anak kena berlembut, ada anak kena factual, ya, tapi yang paling penting ialah kita kena menunjukkan kepada anak-anak ini tentang kita punya kasih sayang ataupun kita punya cakna kisah kita dengan cara yang mereka dapat lihat. Sebab manusia berfikir pakai gambar. Manusia berfikir pakai gambar. Tapi kalau kata, belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh, tak ada makna, tak ada kesan. Belajar sungguh-sungguh macam mana? Belajar betul macam mana? Tapi kalau nak belajar sayang, belajar duduk kat kerusi, menghadap kiblat, baca doa Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah, terang hati. Ya, duduk kat kerusi, menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Sebab kita nak berdoa, sunnah. Ya, jadi dan mudah kita nak fokus dan belajar. Jadi budak tu dah ada gambar, ya, duduk menghadap kiblat, duduk kat kerusi. Doakan guru-guru, doakan kawan-kawan. Jadi itu sentuhan yang sangat luar biasa di samping apa yang Tok Abah sebut tadi tu kan. Jadi sentuhan pada anak ni dalam bentuk yang mereka dapat lihat. Ya, of course untuk kalau orang lelaki dengan lelaki sentuh. Sebab sentuhan seorang ayah ataupun penjaga kepada anak itu akan pecah degilnya dan rasa disayangi, dan mereka dan sentuhan ini juga satu terapi, psikoterapi, badannya sehat, otaknya cerdas, dan dia rasa akan jadi orang yang lebih bertanggungjawab insya-Allah. Subhanallah. Jadi anak-anak ini adalah dia soalan yang visual. So kena beri nasihat melalui cara visual juga. Baik, Tuan Haji, mungkin ada nak sampaikan sesuatu message kepada mereka yang sedang menyaksikan kita pada hari ini mengenai kempen APIA kepada penonton insya-Allah. Okey, terima kasih bagi saya mewakili Rumah Amal Rencana serta rakan-rakan yang pengusaha ataupun pengendali rumah kebajikan anak yatim dan kebajikan ni. Saya menyeru kepada masyarakat di luar sana, bantulah kami dengan menghulurkan apa juga sumbangan material ataupun wang ringgit. Kalau tak dapat, bagilah kami satu kata-kata semangat kepada kami agar kami pengusaha-pengusaha ataupun pengendali ini dapat berjuang, ya, ke jalan yang diredai oleh Allah SWT, insya-Allah. Baik, dan Tok Abah, kata orang, wasiat akhir kepada mereka yang menyaksikan kita pada hari ini. Assalamualaikum. Okey, baik. So, memang kita tahu sekarang kita kena sama-sama membantu saudara kita di Palestin, tapi jangan lupa, ya, saudara-saudara kita di Malaysia pun ramai yang perlu bantuan. Jadi kami yang kat Pejatimnya, Dr. Abang punya Pejatimnya, kita ada membangunkan APIA, ya, Akademi Pengajian Islam ASEAN untuk anak yatim, dan mulai Januari tahun depan kita akan ambil 50 orang pelajar, ya, 60 orang, ya. So 15 daripada Malaysia dan 5 daripada 7 buah negara ASEAN. Ya, dan kita ke situ buat satu kampus, satu akademi dimulakan dengan masjid. Jadi kita buat masjid, kita buat akademi, dan kita membangunkan anak-anak yatim untuk jadi orang yang berguna, untuk jadi dai, untuk jadi profesional. So jom ramai-ramai kita bantu, ya, pada akan nombor tu, ya. So kita bantu, dan insya-Allah, ya, ana wa kafil yatimi fil jannah kahatain. Aku bersama orang-orang yang menjaga anak yatim ni cenggini, rapat
So menyantuni anak yatim, membantu anak yatim, jaminan bersama Rasulullah. So jom sama-sama kita bersama Rasulullah dengan membantu anak yatim, termasuklah Rumah Ratul Jannah dan juga semua anak yatim yang kita bantu sama-sama, kita akan bersama dengan Rasulullah di jannah insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita tingkatkan modal pembangunan insan dengan anak-anak yatim kita insyaAllah melalui APIA. Jazakumullah khairan jazak kepada Datuk dan juga kepada Tuan Haji di atas perkongsian pada hari ini yang cukup bermanfaat. Masya Allah, kita nak berhenti lihat seketika. Kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.